Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dalam SF Channel Explore, iaitu di dalam segmen Cerita Seram. Jadi seperti biasa, yang baru datang ke channel ni, mohon bantuan anda untuk like, share, komen dan yang penting subscribe, kerana itulah habuan bagi setiap content creator adalah subscribe lah, untuk kita terus survive melakukan konten-konten yang seterusnya. Jadi tanpa membuang masa, jom kita masuk ke dalam cerita kita hari ini yang bertajuk Sesat di Gunung Keriang, Kedah. Kisah ni berlaku pada tahun dalam sekitar 2019 macam tu lah. Saya tak apa nak ingat lah, kisah ni dah lama lah. Jadi pada masa tu saya seorang yang gemar ataupun suka dengan batu-batu ni lah. Maksud dia batu-batu yang orang jadikan batu cincin. Contoh dia macam batu delima, batu tanzanite, lebih kurang macam tu lah. Bukan batu tarik daripada alam sebelah. Okey. Jadi pada masa tu dekat Gunung Keriang ni memang famous lah dengan batu kristal. Jadi saya pun buat research mengenai Gunung Keriang ni. Kita buat research apa semua. Jadi tergerak hati untuk kita nak hiking Gunung Keriang tu, sambil-sambil mana tahu ada rezeki kita dapat cari batu kristal kan, dapat bawa balik ke apa ke. Jadi kita pun set tarikh dan hari untuk pergi hiking pada masa tu. Pada masa tu saya call ataupun saya WhatsApp sahabat saya yang bernama Faiz. Jadi saya ajak dia lah untuk pergi hiking Gunung Keriang ni. Jadi kami berdua sajalah. Kemudian pada masa tu kejadian ni berlaku sebelum MCO. Jadi sebelum MCO ni sebenarnya kurang lah ada pendaki lain yang datang nak hiking Gunung Keriang tu. Tapi selepas MCO ni saja yang ramai. Sebelum ni memang kurang lah. Pada hari kami hiking tu pun memang boleh dikatakan rasanya hanya kami berdua saja yang hiking pada hari tu. Jadi dalam pukul, dipendekkan cerita, dalam pukul 4 petang ataupun selepas asar, kami bergerak naik ikut laluan trek yang dah ditetapkan. Jadi kita pun ikutlah laluan trek anak tangga tu, dan kemudian habis laluan anak tangga tu dia akan ada pendakian naik ke batu-batu sikit lah. Banyak hiking tu dalam hati saya ni memang terniat, kalau lah jumpa batu kristal yang cantik kan, bolehlah buat koleksi. Masa tu salah satu hobi lah nak mengkoleksi batu-batu ni ataupun cincin-cincin batu ni. Jadi sambil hiking tu, sambil lah kami tengok keadaan kiri dan kanan, mana tahu ada batu-batu kristal yang boleh ambil. Dan memang kami siap bawa peralatan di dalam beg untuk ambil kristal. Jadi sebenarnya matlamat kami pada hari itu adalah nak menuju ke gua yang berada di atas Gunung Keriang. Tak silap saya diberi nama sebagai Gua Angin kalau tak silap saya. Seharusnya trek tu kalau tak menuju ke puncak, dia akan lalu trek untuk pergi ke gua tu. Jadi memang mereka dah buat trek untuk khas lah untuk pergi ke gua tu. Jadi pada hari itu juga kami first time ataupun pertama kali hiking Gunung Keriang. Jadi kami tak berapa nak jam lah jalan. Kemudian teruslah hiking. Bila hiking rasanya lebih kurang dalam 20 minit hiking, dekat tepi tu saya ternampak ada satu batu kristal yang telah pecah lah. Jadi bawah tu pun ada ibarat macam rongga gua, tapi tak besar mana lah, kecil saja. Jadi saya pun ambil hammer dan saya katuk lah batu tu. Katuk, jadi saya pun ambil, asingkan, saya masukkan dalam beg batu kristal tu. Tapi kalau dari segi grade untuk dijual, batu tu tak berapa elok lah, sebab tua lah kan. Jadi tak apalah, kita ni sekadar nak buat koleksi, jadi kita pun ambil, masukkan dalam beg. Lepas ni lah kejadian seram ni berlaku. Saya rasa ibarat kami jalan tu, seolah-olah kami tak sedar dah sampai ke mana kami melangkah. Sebenarnya kami melangkah dah terkeluar daripada trek tu. Tapi sebenarnya
ada tangga, ada laluan, dia ibarat laluan lah. Tapi kami dah tersalah ikut laluan, dan laluan tu ibarat menuju ke kawasan hutan, kawasan yang memang dah tak ada trek. Jadi bila sampai ke kawasan ni baru kami sedar, tempat ni macam dah lain. Saya kata saya lah pada sahabat saya si Faiz ni, Faiz pun rasa macam lain kan. Dia pun ibarat tiba-tiba lah keadaan sekeliling tu tiba-tiba jadi redup. Jadi ibarat orang kata apa, tak ada cahaya matahari apa semua kan. Jadi kami pun dah pelik lah, laluan mana yang kami ikut ni kan. Jadi kami tak apa, kami pun teruslah ikut lagi laluan yang ada tu. Bila kami terus, kami jumpa satu gua yang gua ni mungkin ada orang yang masuk untuk ambil kristal, tapi rasanya dah lama tak dimasuki. Dan gua ni juga memang bukan gua yang dibuka untuk pengunjung yang datang hiking di Gunung Kriang. Jadi saya pun tak tahu gua ni gua apa. Jadi gua ni terselindung di sebalik semua samun. Jadi nak masuk ke pintu gua tu pun dia ada jalan, tapi banyak naik semua samun lah. Jadi tu yang menandakan gua ni dah lama tak dimasuki oleh manusia. Kemudiannya saya pun ajak sahabat saya ni untuk pergi tengok lah. Masa tu peralatan torchlight ke apa semua tak ada pula kami bawa. Jadi kami hanya berpandukan flash daripada handphone. Jadi bila memang luas, gua tu memang luas dan agak besar lah gua tu. Jadi kami pun masuk. Bila masuk, ibarat dalam tu memang kelam yang amat pekat, memang tak nampak apa. Bila suluh dengan flash handphone pun tak boleh nak tembus dia punya gelap. Jadi bila saya langkahkan kaki saja nak menuju lebih ke dalam gua, saya rasa satu perasaan yang tak berapa nak sedap lah. Ibarat ada satu benda yang besar sedang menunggu di dalam gua tu. Jadi saya ambil keputusan beritahu pada sahabat saya, cukuplah setakat depan ni saja kan. Jadi kelawar pun boleh dikatakan beribu di dalam tu. Saya dapat dengar suara-suara kelawar dalam tu. Jadi mungkin berbahaya, kita tak tahu kelawar dalam tu macam mana. Kalau kita ganggu tidur mereka, mungkin akan menyerang atau sebagainya, kita tak tahu. Jadi saya dan sahabat saya pun ambil keputusan untuk stay di hadapan tu saja. Di hadapan pintu gua tu pula, di lantai gua tu ada satu lagi gua yang menuju ke bawah. Jadi sebenarnya lubang ni mungkin ditebuk oleh penggali-penggali kristal di kawasan tu dulu. Jadi kami pun masuk tu. Bila saya masuk, saya terus ke bawah. Lubang tu hanya muat-muat lah badan saya masa tu. Jadi bila saya suluh, memang ada batu-batu kristal yang lama yang ditinggalkan di bawah tu. Jadi saya pun ambil juga batu kristal daripada situ dan masukkan ke dalam beg lah. Dan kemudiannya saya dan sahabat saya ni bergeraklah keluar daripada gua tersebut. Dan bila saya tengok jam waktu tu dah 6 lebih, dekat-dekat maghrib. Jadi memang situasi yang agak membimbangkan. Kami masih lagi tak jumpa trek yang sebenarnya. Jadi kami pun ambil keputusan untuk teruskan ikut trek tadi ni. Dan bila kami terus ikut trek tadi, dan akhirnya kami benar-benar tersesat, trek tu mati di dalam hutan. Jadi kita pun, saya dan sahabat saya pun teruslah berjalan di dalam kawasan hutan ni. Dan akhirnya ada seekor lutung. Di Gunung Kriang ni dia ada dua jenis spesies, kera dan lutung lah. Ada seekor lutung ni, dia duduk di atas pokok dan dia menghayun-hayun pokok tu ibarat sedang memberi amaran. Jadi saya tafsirkan yang dia memberi amaran, kami telah masuk ke kawasan mereka. Mungkin, wallahualam. Jadi bila saya nak teruskan lagi, rupa-rupanya di hadapan tu tebing. Memang kalau terus lagi terjun ke bawah lah. Jadi saya beritahu pada sahabat saya, kita dah salah jalan ni. Jadi kami pun berpatah balik. Kami cuba cari trek yang kami tersasar tadi. Memang kami berjalan di dalam hutan dan akhirnya kami terjumpa laluan simen batu, iaitu laluan trek yang dibuat lah. Jadi kami pun ikut laluan ni. Kemudian terus kami ambil keputusan laluan ni dia menuju ke bawah tau, dia menuju turun. Jadi saya dan sahabat saya pun berpendapat mungkin ni laluan yang turun ke bawah lah. Jadi kami pun teruslah jalan turun ke bawah. Dan akhirnya ya memang kami turun. Tetapi laluan kami itu disasarkan turun di belakang Gunung Kriang. Kalau ikut arah yang kami naik tadi di hadapan Gunung Kriang, tapi laluan tu turun di belakang Gunung Kriang.
Jadi memang satu perkara bagi saya yang agak aneh dan pelik. Sebab orang lain naik trekking ke gunung ke Kriang tu, trek dia tu taklah susah mana. Memang trek dia tu kalau kita ikut akan sampai ke puncak ataupun boleh menuju ke gua angin di Gunung Kriang tu. Jadi memang satu kejadian yang aneh bila mana kami pergi tersesat dan turun di laluan yang lain. Jadi bila kami sampai ke bawah di bahagian belakang Gunung Kriang tu, dah betul-betul tepat pukul 7 lah, hampir-hampir pukul 7 dah senja dah pun. Jadi kami pun jalan lah. Jadi dalam saya tak ingat lah berapa kilometer daripada tempat kami parking motor tu. Memang agak jauh lah, memang jauh. Dan kami pun jalanlah kaki menuju ke motosikal apa semua. Dan setakat itu sajalah. Cuma bagi saya pengalaman ni agak aneh dan pelik. Macam mana kami boleh tersesat tanpa sedar. Benda ni tak sedar lah, orang kata tak sedar. Tiba-tiba saja dah sedar, berada di satu kawasan yang agak rasa lain macam. Yang orang kata apa, memang lari daripada trek asal dalam masa sekelip mata saja. Pendapat saya lah sekadar kepada pengalaman cerita ni boleh diiktibarkan. Mungkin kita ni hamba yang pendosa masa tu, terlampau tamak inginkan sesuatu. Jadi kita niat tu mungkin makhluk-makhluk kawasan tu mungkin tak berapa nak suka dengan kelakuan kita atau sebagainya. Tapi itu mereka punya pasal lah. Kita dunia kita, mereka hal mereka. Jadi sekadar bukan untuk niat untuk buat anda semua taksub atau apa pun dengan cerita ni, sekadar perkongsian pengalaman. Itu sajalah. Jadi mungkin atas kecuaian kami yang menyebabkan kami sesat dan terkeluar daripada trek yang asal. Dan memang pengalaman ni saya tak lupa sampai ke hari ni. Dan hari ni pun sampai ke hari ni saya belum lagi berjaya sampai ke puncak Gunung Kriang tu. Mungkin sebab fobia atau sebagainya, mungkin sebab tak ada masa. Dan insyaAllah kita akan buat konten untuk explore ke Gunung Kriang juga, insyaAllah. Dan mungkin kita akan buat, kalau diizinkan, kita akan melakukan eksplorasi pada waktu malam di Gunung Kriang. Jadi saya mohon ampun dan maaf anda ada segala kekurangan di dalam penceritaan saya pada hari ini. Mohon ampun dan maaf sebab kita pun tak berapa pandai nak cerita benda-benda ni. Jadi yang pada yang sudah menonton, mohon bantuan anda untuk share, komen, like dan subscribe. Jangan lupa lah untuk sharekan video ni kepada sahabat-sahabat anda yang merasakan yang video ini menarik bagi anda. Terima kasih kerana sudi menonton daripada awal sampai ke akhir. InsyaAllah kita jumpa lagi di next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.